Salah, oh mak kau. Hai, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera kepada yang menonton video ini. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang like dalam video ini dan juga video rakan-rakan saya yang lain. Terima kasih. Saya Nur Izzati Amira ingin menyampaikan sebuah kisah seram mengenai misteri pembunuhan The Black Dahlia. Okey, siapa Black Dahlia tu? Black Dahlia ataupun nama sebenarnya Elizabeth Short merupakan seorang wanita berumur 22 tahun yang dibunuh dan dijumpai mayatnya dalam keadaan yang sangat tragis dan juga kejam. Okay, Elizabeth Short ni berasal dari Boston. Namun begitu, beliau pindah ke Hollywood dengan tujuan untuk menjadi bintang terkenal Hollywood. Pasti anda semua tertanyakan bagaimana terciptanya gelaran The Black Dahlia. Okey, macam mana terciptanya gelaran tu? Dahlia ni merupakan seorang wanita yang suka mengenakan pakaian berwarna hitam dan mempunyai rambut yang berwarna hitam dan panjang. Okey, yang Dahlia tu macam mana pula kan? Okey, Dahlia ni ketika Maya dijumpai, sebuah filem yang bertajuk The Blue Dahlia sedang popular di Amerika Syarikat. Jadi The Blue Dahlia tu, blue tu diorang tukarkan dengan black disebabkan Elizabeth Short ni suka mengenakan pakaian berwarna hitam dan mempunyai rambut yang berwarna hitam. Jadi di situlah terciptanya gelaran The Black Dahlia. Penemuan mayat Elizabeth Short ni terjadi sekitar pukul 10 pagi pada tanggal 15 Januari 1947, di mana seorang wanita bernama Betty sedang membawa putrinya yang berumur 3 tahun bersia-sia di Lemon Park. Pada mulanya, Betty menyangkakan tubuh badan itu merupakan patung mannequin. Namun, apabila dia mula mendekati tubuh badan itu, sangkaannya salah. Tubuh badan itu merupakan tubuh badan mayat manusia yang telah ditinggalkan. Korang mesti tertanya, kenapa dia tak boleh cam itu tubuh badan manusia? Okay, sebab ketika Betty menemui mayat itu, tubuh badan mayat itu sudah berwarna putih akibat kehilangan darah yang sangat banyak. Mayat Elizabeth Short ni ditemui dalam keadaan yang sangat ngeri di mana tubuhnya dibelah dua dan mayatnya ditinggalkan dalam keadaan tanpa seurat benang. Malahan mayat tersebut tak ada darah sedikit pun. Itu bermaksud pembunuh Elizabeth Short tu dia dah bersihkan dulu mayat tu sampai licin sebelum dia buang. Keadaan mukanya agak mengerikan di mana matanya terbeliak, mukanya ditoreh dari mulut hingga ke telinga. Hasil autopsi menunjukkan yang Elizabeth Short meninggal dunia kerana kehilangan darah yang sangat banyak. Tanda pada pergelangan kaki, pergelangan tangan dan juga peha kanan Elizabeth Short menunjukkan yang mendiang telah diikat dan diseksa sebelum dibunuh. Dan berdasarkan yang telah dilakukan, torehan di muka tu berlaku ketika Elizabeth Short masih hidup. Kejam guys, kejam. Akibat mayat Elizabeth Short ni ditemukan dalam keadaan yang sangat bersih, menyebabkan kesukaran untuk pihak polis, penyiasat mencari identiti suspek. Setelah 9 hari mayat Elizabeth Short diketemukan, seorang pekerja perkhidmatan pos telah menemukan sebuah bungkusan yang mencurigakan. Bungkusan tersebut berisi barang-barang peribadi Elizabeth Short seperti surat kelahiran, kad keselamatan sosial, gambar dan juga buku alamat. Di luar sampul bungkusan tu pula mempunyai keratan akhbar yang telah dikerat oleh pelaku dan disusun menjadi ayat "This is Dahlia belongings" macam tu. Terdapat pelbagai teori yang telah dikemukakan ataupun yang dicipta oleh masyarakat dan juga detektif. Suspek pertama, Robert Manley. Kenapa Robert Manley ni menjadi suspek? Pada suatu hari ni, Robert telah mengajak Elizabeth Short untuk berjalan-jalan di San Diego. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka pulang. Elizabeth Short meminta Robert untuk menurunkan dia di sebuah hotel bernama Hotel Biltmore sekitar 6:30 petang pada tanggal 9 Januari 1947. Dan di situlah kali terakhir mereka melihat Elizabeth Short hidup. Namun begitu, Robert Manley didapati tidak bersalah setelah dia lulus 2 kali ujian poligraf. 7 tahun kemudian, pihak polis masih mengesyaki Robert Manley dan bertindak untuk menyiasat Robert Manley sekali lagi dengan bantuan doktor, di mana Robert telah dikasih ubat yang bernama sodium pentothal atau lebih dikenali sebagai ubat kejujuran.
teori yang terakhir. Elizabeth Short dibunuh oleh George Hodel. Okey, siapa George Hodel ni? George Hodel ni merupakan seorang pakar bedah yang sangat ternama dan juga popular di Los Angeles. Penunjuk yang pertamanya dah menguatkan teori tersebut, di mana berdasarkan siasatan pembunuh Elizabeth Short ni semestinya seorang yang pakar dalam bedah, kerana badan Elizabeth Short tu dipenggal dengan sangat rapi dan cuma orang yang pakar bedah sahaja boleh melakukan perkara sebegitu. Jadi penunjuk tu macam sangat kuat lah, kerana George Hodel ni merupakan seorang pakar bedah. Okay, penunjuk kedua, Steve Hodel yang merupakan anak kepada George Hodel terjumpa dua keping gambar seorang gadis yang miripnya seperti Elizabeth Short. Steve Hodel ni sangat yakin gadis dalam gambar tersebut adalah Elizabeth Short dan gambar-gambar tersebut disimpan oleh ayahnya. Penunjuk ketiga, kematian Jenny French. George Hodel ni juga merupakan suspek kepada kematian Jenny French. Keadaan Jenny French ni dibunuh sama seperti Elizabeth Short. Di tubuh Jenny French terdapat tulisan dan tulisan tersebut sama dan seakan seperti tulisan George Hodel. Penunjuk keempat, gadis Filipina. 3 tahun selepas pembunuhan Elizabeth Short tu, George Hodel telah berpindah ke Filipina dan 17 tahun kemudian terdapat kes yang sama berlaku di Filipina, di mana seorang gadis dari Manila telah dijumpa mayatnya dalam keadaan yang sama seperti Elizabeth Short. Menurut Steve Hodel, kawasan mayat perempuan Manila itu dekat dengan kawasan di mana George Hodel atau ayahnya tinggal. Jadi penunjuk-penunjuk tu membuatkan teori yang George Hodel ni adalah pembunuh kepada Elizabeth Short sangat kuat. Namun begitu, kes tetap kekal misteri kerana tak ada bukti kukuh untuk kita menunjukkan George Hodel tu membunuh Elizabeth Short. Elizabeth Short. Jadi sampai sini saja kisah seram yang saya kongsikan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi mendengar.